Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah kita di Masjid An-Naim pada malam ini? Saya harap semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Bagaimana kita pada malam ini sudah bersedia untuk ikuti sambungan perbincangan kitab kita, iaitu kitab Wiqayatul Insan. Malam ni kita nak sambung di muka surat yang keberapa? Siapa ingat? Sila ingat kan? Kalau sesiapa yang mengikuti kuliah Ustazah, insyaAllah dia ingat. Okey, baik. Jadi pada malam ini kita akan kupaskan satu lagi perbincangan tentang benteng ghaib. Namun, kita akan bincangkan tentang azan, ya, azan yang boleh mengusir syaitan. Perbincangan kita terdapat ya di halaman 495. Jadi bagi mereka yang memiliki kitab, silakan untuk rujuk di dalam kitab masing-masing agar dapat untuk ikuti perbincangan kita pada malam ini dengan lebih baik. Jadi ada dua hadis ya yang ingin saya ketengahkan pada malam ini sebagaimana yang terdapat di dalam kitab. Dalam kitab kita di muka surat 495 meletakkan tajuk kumandang azan akan mengusir syaitan. Namun saya ubah sedikitlah topiknya dalam slide saya di sini iaitu azan mengusir syaitan. Bolehlah ya dua-dua lebih kurang samalah sebab tajuk ni panjang sedikit. Jadi kita nak kurangkan space dia tu kan, kita letakkan, kita pendekkan tajuk dia di situ. Namun ada sebuah hadis ya dalam kitab kita di sini yang merupakan hadis yang penting berkaitan tentang topik ini, diletakkan di perenggan kita yang pertama. Apa hadisnya? Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang tidak dimuatkan dalam bahasa Arabnya. Namun sebagaimana biasanya menjadi tugas saya untuk meletakkan di skrin kita ini agar kita dapat paparkan dalam bahasa Arabnya untuk kita baca bersama. Baik, di dalam bahasa Arabnya hadis ini menceritakan tentang situasi syaitan ketika mendengar azan. Jadi bagaimana situasinya? Di sini Abu Hurairah radhiyallahu an ya menceritakan kepada kita bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, "Idza nudiya lis-salati adbara asy-syaitan wa lahu duratun hatta la yasma' at-ta'dhina fa idza qada an-nidaa aqbala hatta idza thuwiba bis-salati." فإذا قضى النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة Mana ni saya baca kejap ya. Mohon maaf ya, saya lihat di perenggan yang berbeza. فإذا قضى النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضى التثويب أقبل حتى يختر بين المرء ونفسه يقول أذكر كذا أذكر كذا lima lam yakun yadhkuru hatta yazalla ar-rajulu la yadri kam salla. Okey. Boleh faham maksudnya? Maksudnya ada dalam kitab kita ya, jemaah. Namun tak mengapalah, sebagaimana biasanya saya juga tetap akan kongsikan maksud yang terdapat dalam hadis itu tadi. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW menceritakan kepada kita tentang situasi syaitan ketika mendengar laungan azan. Di sini Abu Hurairah radhiyallahu an menceritakan kepada kita bahawa Nabi SAW ada bersabda. Apa kata Nabi dalam sabda baginda di sini? Nabi menjelaskan kepada kita jika azan dikumandangkan, syaitan akan lari sambil mengeluarkan angin hingga dia tidak mendengar suara azan.
Gitu situasi dia. Bila dengar azan, syaitan ni akan lari bertempiaran, ya, sehingga dia buang angin. Dan keadaan dia yang buang angin itu menyebabkan dia tidak mendengar laungan azan. Di sini Nabi SAW jelaskan lagi kepada kita. Apa kata Nabi? Apabila panggilan azan itu telah selesai, syaitan akan kembali. Ketika iqamat dikumandangkan, syaitan kembali berlari, dan jika iqamat telah selesai dikumandangkan, dia kembali lagi. Jadi begitu situasinya. Syaitan, dia dengar azan tadi, dia lari dalam keadaan yang mana dia terbuang angin sehingga bunyi anginnya itu menyebabkan dia tak dengar laungan azan. Setelah selesai laungan azan, dia kembali lagi. Okey, dia kembali lagi di tempat itu. Lalu bila dilaungkan iqamat, dan kita nak mulakan solat berjemaah tu kan, okay, ada iqamat, dia lari lagi. Selesai iqamat, dia datang lagi. Bila dia datang, ya, selesai iqamat itu, apa yang dia lakukan? Nabi SAW menceritakan kepada kita bahawa syaitan itu dia kembali lagi lalu menyelinap masuk ke dalam hati seseorang. Seraya berkata, ingatlah ini dan itu. Dan terus saja dia melakukan godaan ini, iaitu bisikan ini, hingga seseorang tidak menyedari berapa rakaat yang sudah dia laksanakan dalam salatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab kedua mereka. Jadi ini kerja syaitan. Biasa kan kadang-kadang kita solat, dalam solat tu kita teringat lah. Mula-mula tu masa solat, sebelum solat tu tak ingat apa-apa. Tapi bila time solat tu kita ingat, oh, tadi letak kunci dekat sana rupanya. Dah ingat dah di mana tempat letak kunci tu. Ataupun masa tengah solat tu, kejap lagi nak masak lah. Nak masak apa ni? Okey, tadi fikir-fikir tak terfikir. Tapi bila masuk time kita solat tu, barulah ada idea. Oh, baru teringat. Ada udang. Kita masak mi udang lah. Macam gitu Ini keadaan-keadaan yang mana syaitan sengaja untuk menggoda manusia yang sedang melaksanakan solat. Namun bukan dalam keadaan solat itu yang ingin saya tekankan di sinilah. Sebagaimana juga yang ingin ditampilkan oleh pengarang kitab kita. Keadaan yang cuba dijelaskan dalam hadis ini ialah bagaimana situasi syaitan itu ketika dia mendengar laungan azan. Okay, dia lari dalam keadaan yang dia terbuang angin sehingga menyebabkan dia tak dapat mendengar bunyi ataupun laungan azan yang dikumandangkan. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ketika mensyarahkan hadis ini, beliau ada memberikan beberapa pendapat tentang situasi syaitan itu tadi. Dalam kitabnya Fathul Bari yang menjelaskan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Imam Al-Bukhari, beliau menjelaskan kepada kita bahawa syaitan ini sengaja membuang angin ketika dia dengar azan tadi kan. Tadi kita dah baca hadisnya. Nabi kata, jika azan dikumandangkan, syaitan yang ada dia akan lari dengan keadaan yang bagaimana tadi? Dia buang angin. Sehingga keadaan itu menyebabkan dia tidak dapat mendengar bunyi azan. Dan Fathul Bari Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari di sini, sebut nama Fathul Bari. Minta maaf ya. Dalam kitab Fathul Bari, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menjelaskan kepada kita situasi itu, dia kata bahawa adalah satu situasi yang mana syaitan sengaja, iaitu membuang angin tadi adalah satu situasi yang syaitan sengaja melakukannya. Dengan beberapa keadaan yang kemungkinan-kemungkinan yang cuba dijelaskan di sini oleh Imam Ibn Hajar. Dia kata apa? Mungkin untuk mengelakkan dia mendengar suara azan yang dilaungkan oleh muazzin. Minta maaf ya, Ustaz tersilap di situ. Tersilap daripada sudut typing, daripada sudut taipan. Pada perkataan bukan dialungkan, dilaungkan ya, untuk mengelakkannya mendengar suara azan yang dilaungkan oleh muazzin. Atau juga kenapa dia
lari dalam keadaan yang dia buang angin itu untuk meremehkan laungan azan yang dia dengar. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga menyatakan bahawa kemungkinan dia bukan sengaja. Kemungkinan syaitan itu dia buang angin tadi kan, dia bukan sengaja. Tetapi kerana dia sangat ketakutan sehingga dia terbuang angin. Dan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani juga memberikan kepada kita dengan keadaan yang keempat di situ, yang mana kemungkinan secara sengaja tapi bagi menyalahi situasi solat yang suci dari hadas. Sebab kita tahu bila kita buang angin, kita dah tukar daripada satu situasi yang suci kepada situasi berhadas, yang memerlukan kita berwuduk ketika kita ingin melaksanakan solat. Jadi bila syaitan ini dia buang angin secara sengaja itu, ialah dia nak menyalahi keadaan orang yang nak solat, yang mana mereka dalam keadaan yang suci daripada hadas. Padahal dia dalam keadaan hadas. Jadi ini antara perkara-perkara lain yang cuba dijelaskan oleh Imam Ibn Hajar dalam kitabnya untuk menjelaskan kepada kita kenapa situasi syaitan sedemikian rupa. Iaitu lari dalam keadaan buang angin, dalam keadaan yang mana dia nak supaya dia tak dapat dengar bunyi azan itu ataupun laungan azan tu tadi. Okey, saya harap di sini adalah sedikit penjelasannya lah ya, sebab nanti mungkin tanya kenapa pula dia mesti nak buang angin. Mungkinlah ada orang kan, kadang-kadang ada orang ni suka tanya macam tu kan, kenapa pula Ustazah dia mesti nak buang angin. Jadi di sini saya tampilkan ya penjelasan daripada Imam Ibn Hajar Al-Asqalani itu tadi dalam kitabnya Fathul Bari, agar kita jelas ya situasi itu. Maknanya di situ ada 4 kemungkinan yang cuba dijelaskan oleh Imam Ibn Hajar di sana, iaitu supaya kenapa dia buang angin ya ketika dia dengar azan dan dia lari dalam keadaan yang buang angin itu, mungkin dia sengaja supaya dia tak dapat dengar laungan azan, ataupun dia memang sengaja nak meremehkan, nak memperkecilkan laungan azan itu. Dan kemungkinan dia tak sengaja dan memang dia dalam keadaan yang ketakutan kerana mendengar azan. Azan ini memiliki lafaz-lafaz yang mengagungkan Allah, yang membesarkan Allah. Betul tak? Jadi di situ menyebabkan dia rasa takut, lalu dia lari dalam keadaan yang mana dia terbuang angin. Dan ada juga situasi yang keempat, kemungkinan dia bukan dalam keadaan yang tidak sengaja, tapi dia memang sengaja bagi menyalahi keadaan orang yang nak solat dalam keadaan yang suci, dia pula dalam keadaan yang berhadas. Jadi begitulah ya situasinya. Dan dalam kitab kita ini jemaah ada didatangkan kepada kita dengan satu situasi. Ya, jika lihat pada muka surat 495, kita ada pendapat dari Suhail bin Abu Saleh. Ada riwayat daripada Suhail bin Abu Saleh yang menceritakan situasinya. Jadi hadis ini, riwayat ini adalah riwayat Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim. Dan di sini saya datangkan bahasa Arabnya untuk rujukan kita bersama, iaitu Suhail dia ceritakan ayahnya pernah hantar dia untuk pergi ke kawasan Bani Harithah. Qala arsalani abi ila Bani Harithah. Qala wa ma'i ghulamun lana aw sahibun lana. Jadi bersama dengan dia ini, yang menemani dia adalah seorang budak ataupun kita panggil pekerja, ataupun mungkin kita panggil ia sebagai teman dia yang rapatlah ya dengan keluarga dia. Jadi dia bersama temannya atau pekerjanya ini pergi untuk bertemu dengan Bani Harithah itu tadi. Namun dia kata pada masa itu dia ceritakan fanadahu munadin min ha'itin bismihi. Dan dia kata pada masa itu tiba-tiba ada suara dari belakang dia macam taman lah macam satu kawasan ini, ada suara yang memanggil temannya ataupun pekerja yang ikut bersama dengan dia itu. Dan mereka ni cari suara itu kan, tengok kanan kiri tak ada orang, tak nampak orang, tapi ada suara itu. Dan di sini Suhail dia kata apa, falam yara syai'an, dan dia tak nampak apa-apa
Kan maknanya kita carilah orang yang panggil nama dia tu, tapi tak nampak sesiapa pun yang ada di sekitar tersebut, di tempat tersebut. Dia pun kata apa? Fadzakartu dzalika li abi. Jadi bila dia pulang, dia pun ceritakan tentang situasi itu kepada ayahnya. Faqala, jadi ayah dia pun kata apa bila dengar cerita itu? Lau sya'artu annaka talqa hadha lam ursilka. Jika aku tahu bahawa engkau akan berhadapan dengan situasi itu, aku tak akan hantar engkau ke sana. Tapi di sini ada pesanan daripada ayahnya. Apa kata ayahnya? Ayahnya kata begini. Walakin idza sami'ta sautan fanadi bis salati. Ini pesan ayah dia. Tapi jika ia berlaku sekali lagi, jika engkau dengar lagi, ya mungkin jalan di mana-mana, tiba-tiba dengar bunyi suara itu, apa yang ayahnya ajarkan kepada dia? Fanadi bis salati. Hendaklah engkau melaungkan azan. Fa inni sami'tu Aba Hurairah yuhaddithu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Ayahnya pun beritahu kepada Suhail, dia pernah mendengar Abu Hurairah ceritakan kepada dia apa yang Abu Hurairah ceritakan kepada dia, dan cerita ini adalah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitana idza nudiya bis salati walla walahu husasun. Apa maknanya? Jadi ayahnya ni pun ceritakan kepada Suhail apa yang diceritakan daripada apa yang diceritakan oleh Abu Hurairah, yang mana Abu Hurairah dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini ayahnya datangkan dengan sebuah hadis. Ayahnya kata apa? Sila jemaah lihat pada perenggan saya yang kedua dalam slide saya ini, iaitu ini kerana aku mendengar Abu Hurairah menceritakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, sesungguhnya syaitan jika dikumandangkan azan untuk solat, dia akan berpaling, iaitu dia akan lari sambil buang angin. Jadi ini yang diajarkan ayah Suhail kepada dia untuk menjadikan syaitan yang mengganggu itu tadi lari daripada tempat tersebut. Berdasarkan kepada hadis yang disampaikan itu tadi. Okey, baik jemaah. Kita nak tutup perbincangan kita pada malam ini. Kita lihat di sini. Kita ada intipati perbincangan yang boleh kita ambil daripada kedua-dua hadis tersebut sebagai perbincangan yang bertepatan dengan konteks kita, iaitu untuk membenteng diri kita daripada gangguan jin dan syaitan. Jelas kepada kita daripada kedua-dua riwayat yang telah saya kemukakan, sebagaimana yang telah juga ditampilkan oleh pengarang kitab di dalam kitab kita ini. Riwayat yang pertama daripada Imam Al-Bukhari, riwayat yang kedua daripada Imam Muslim. Kedua-dua riwayat ini menunjukkan kepada kita bahawa pertama, syaitan tidak suka dengan laungan azan. Dengan laungan azan itu syaitan tidak suka. Inilah yang menyebabkan dia lari. Maaf suara rekod rosak. Inilah yang menyebabkan dia lari dari mendengar azan itu tadi, sehingga menyebabkan dia terbuang angin. Ataupun dia sengaja buang angin, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Dan daripada kedua-dua hadis itu, kita boleh fahami juga bahawa dalam keadaan yang mana mungkin ada gangguan jin, ada gangguan syaitan yang berlaku kepada kita, kita boleh melaungkan azan sebagaimana yang diajarkan oleh ayah Suhail kepada dia berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Iaitu kita boleh kata begini, boleh untuk kita melaungkan azan jika ada gangguan dari jin dan syaitan. Jadi kalaulah mungkin ada orang tanya, kenapa kalau ada gangguan nak kena azan ni? Apa kan azan tu untuk solat? Tetapi kalau kita merujuk kepada riwayat Imam Muslim itu tadi, tidak menjadi kesalahan.
ya untuk kita melaungkan azan jika berlaku gangguan dan sebagainya. Yang mana ia berpunca gangguan itu daripada jin dan syaitan. Saya harap perbincangan pada malam ini kita semua jelas ya tentang kedua-dua hadis tersebut yang telah saya juga tampilkan dengan syarah hadisnya, dan mudah-mudahan kita dapat amalkan jika sekiranya kita berada dalam situasi-situasi yang kita tidak dapat elakkan. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Mungkin antara caranya lah ya, yang boleh kita lakukan ialah melaungkan azan. Rumah kita boleh laungkan azan. Ya, sebagai antara satu inisiatif ataupun alternatif untuk kita lakukan bagi menghalau ataupun bagi membimbing ya diri kita, rumah kita ataupun apa-apalah yang kita miliki daripada gangguan jin dan syaitan. Mudah-mudahan sedikit sebanyak apa yang saya kongsikan pada malam ini memberikan manfaat untuk diri saya juga terutamanya dan kita semua, dan mudah-mudahan dapat kita amalkan sepanjang hayat kita. Okey, terima kasih semuanya di atas perhatiannya untuk pengajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan untuk kita bertemu sekali lagi di minggu hadapan dengan satu lagi topik perbincangan yang berkaitan benteng ghaib. Salah satu tutup perbincangan kita pada malam ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.